akan reverse gear dalam soal itu. Cuma kita harus berhati-hati supaya kita tidak terlalu laju ataupun tidak memerhatikan hal-hal ataupun isu-isu sensitif yang ada dalam masyarakat. Saya sebelum datang ke sini terbaca mengenai apa yang berlaku di Kulim, ya. Kekecohan yang di Kulim itu. Saya tak tahu di sini kecoh atau tidak, tapi dalam ataupun di luar Kedah, isu itu menjadi sesuatu yang cukup membimbangkan, terutama di kalangan penyokong-penyokong Pakatan Rakyat. Ya. Apa yang berlaku di Kedah ini, ya. Kerana di sana selain daripada soal aplikasi hukum Islam ataupun hukum syarak itu, timbul juga isu-isu yang lain seperti umpamanya soal media, bagaimana media mempermainkan isu ini. Timbul juga isu mengenai soal pentadbiran, ya, terutamanya birokrasi. Adakah di sana berlaku sabotaj di kalangan perkhidmatan awam kepada kepimpinan politik dan sebagainya. Tak nampak wujud di situ soal campur tangan federal, kerana Kedah ini tidak seperti di Selangor, di Perak, di Negeri Sembilan, di Melaka, Pulau Pinang dan Pahang. Ada pentadbiran negerinya sendiri, ya, dalam bentuk KCS, ya, Kedah Civil Service. Tetapi saya rasa ini juga tidak seharusnya menjadikan kita complacent lagi, oleh kerana masalah dengan pentadbiran berlaku juga di Terengganu dan di Kelantan, ya. Tidak semestinya kalau sebuah negeri itu mempunyai pentadbiran sendiri bahawasanya dia akan lari ataupun terlepas daripada masalah-masalah yang dikatakan tadi. Oleh kerana saya rasa melihat kepada pengalaman-pengalaman yang ada ini, pegawai-pegawai tadbir ini pun ada politiknya juga, ya. Itu belum lagi kalau dia mula dia synchronize ataupun dia bertindak bersama dengan umpamanya istana, ya. Jadi hal-hal ini akan menjadikan apa yang kita bincangkan pada pagi ini turun lagi ke bawah, ya. Jadi saya rasa apa yang kita bincangkan ini kita perlu ataupun baik untuk mereka di kalangan pendukung Islam untuk memahami supaya mereka dapat terlibat sama. Oleh kerana jika tidak begitu, nanti mereka akan mengambil pendekatan yang sama dan membiarkan ataupun tidak membantu pentadbiran negeri umpamanya, ya, sebagai contoh. Mereka melihat bahawa wah, sudah menang tak peduli dengan Islam lagi, sudah menang sudah lupa bahawa perlu melaksanakan hukum Islam dan sebagainya. Jadi dengan adanya wacana seperti ini, kita harapkan supaya masyarakat, khususnya masyarakat yang komited dengan Islam ini, dapat memahami masalah ataupun kesulitan, ya, the intricacies of routine administration, baik di peringkat negeri maupun di peringkat pusat. Jadi itu saya rasa beberapa senario, beberapa perkara yang kita harus akur, ya, sebelum kita pergi jauh untuk membincangkan isu ini. Dan saya rasa apa yang kita bincangkan ini adalah penting daripada segi untuk membina sebuah model yang khusus dalam negara-negara seperti Malaysia. Sebab tidak semua, walaupun negara-negara Muslim, yang mempunyai model seperti Malaysia. Pertamanya, Malaysia adalah sebuah negara yang umumnya dipanggil sebagai negara Westminster, negara demokrasi berparlimen, di mana kerajaan dibentuk melalui pilihan raya, tetapi bukan bentuk presiden, ya. Di sana ada sama ada istana ataupun ketua negara yang bersifat nominal, yang mungkin sesekali mengalami keadaan hang parlimen tergantung. Dan parlimen tergantung inilah yang membawa kepada umpamanya isu tahluf siasi, ya, terpaksa bekerja dengan parti-parti atau kumpulan-kumpulan baik yang bukan Islam ataupun kumpulan-kumpulan yang sekular, ya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita harus lihat, ya, dalam kita melaksanakan atau memahami konsep siasah syariah yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi saya bermula dengan apa yang saya rasa perlu kita lihat dalam kerangka itu sendiri, ya. Bagaimana kita nak memahami konteks SS ini dalam konteks negara kita, ya, yang mau tidak mau terpaksa dilihat dalam susun atur yang diletakkan oleh perlembagaan negara kita, ya. Ini saya nak sebutkan, saya bukan kerana saya melihat perlembagaan ini sebagai satu yang sakral, ya. Ini bukan satu yang sacred, tetapi ini satu perkara yang mau tidak mau kita terpaksa faham, kita perlu faham
Sebab kalau kita tidak faham, susah. Tidak nanti jadi macam, tapi ialah orang UMNO, maaf saya sebut orang UMNO sikit ni. Malam tadi masuk saya balik daripada ceramah, saya lalu ada satu video sidang media oleh Datuk Ahmad Maslan. Dia kata, saya boleh tidur, dia kata, saya tak kisah apa yang berlaku pada hari Isnin nanti, kerana itu adalah masalah antara Anwar Ibrahim dan Saiful, tak ada kena-mengena dengan UMNO. Ini bukan kerja kerajaan. Ini satu perkara yang saya fikir menghina ataupun tidak bertanggungjawab. Kerana apa yang berlaku, ya, mengapa rakyat menyebut soal hakim negara itu? Kerana di sana rakyat mula gelisah, ya, dengan apa yang berlaku. Dan kes ini bukan kes pribadi antara Anwar dan Saiful. Kes ini adalah kes jenayah, ya. Kes persendirian, kalau dia kes antara Saiful dengan Anwar, ini kalau kes sivil, ya, umpamanya Anwar langgar Saiful, ya, Saiful saman Anwar untuk dapat ganti rugi, itu kes sivil. Kes yang kita hadapi sekarang ini yang akan diputuskan 9 Januari ialah kes jenayah. Kes jenayah maknanya kes yang dibawa oleh kerajaan, oleh negara, oleh pemerintah. Kes itu pun namanya ialah pendakwa raya lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Si Saiful ini hanya komplainen saja, hanya mangsa, quote-unquote mangsa. Betul tak dia buat kerja itu dengan si Saiful ini? Betulkah Saiful telah pun quote-unquote oleh titik oleh Datuk Seri Anwar? Saya pun malas nak sebut benda itu, tak gamak nak sebut benda itu. Jadi kalau timbalan Menteri Kerajaan mengatakan bahawa UMNO tak bertanggungjawab, kerajaan tidak ada kena-mengena, ini sama ada tak bertanggungjawab ataupun jahil, atau kedua-duanya. Ini bukan cara politik. Saya nak sebut pentingnya kita faham sistem itu, ya. Jadi rakyat berasa apa nama itu prihatin oleh kerana sistem negara semacam sudah diliwat, sudah di upside down kan, ditunggang terbalikkan. Itu yang menjadikan rakyat gelisah. Itu yang menjadikan rakyat itu nak berhimpun di situ, ya. Yang tak semena-mena disambut dengan di masjid ada qiyamul lail, jangan datang, ya. Jangan datang ke masjid. Hari itu ada qiyamul lail. Jadi saya tak tahu, ya. Jadi saya bila balik malam tadi saya terasa marah cukup. Oleh kerana bagaimana ini Timbalan Menteri berkata begitu. Dia meremehkan, melekehkan rakyat ataupun prihatin rakyat, dan seolah-olah tidak mengaku ataupun tak mau mengaku bahawa apa yang berlaku itu adalah merupakan daripada hasil daripada kerajaan itu sendiri. Ya, ini tindakan pendakwa raya, ya, yang diketuai oleh Jabatan Peguam Negara, siasatan polis, satu lagi agensi kerajaan, yang juga dipermainkan oleh media. Jadi ini semua adalah merupakan kesan langsung tindakan kerajaan itu sendiri. Jadi saya cukup merasa tidak selesa bila dikatakan bahawa itu soal pribadi, tak ada kena-mengena dan saya boleh terus selesa. Untuk ni nonton kaki sekali lagi, dia menonton apa itu video lucah itu. Sahabat kita ini, kawan kita ini menonton video lucah dengan isteri dia. Dia mengaku video lucah yang kononnya dikatakan yang berhormat Ketua Pembangkang itu. Jadi ini menunjukkan seorang yang menjadi anggota mentadbiran, ya. Timbalan Menteri itu macam juga, saya rasa walaupun segi undang-undang tidak strictly speaking anggota kabinet, dia macam exco juga adalah anggota mentadbiran, orang anggota kerajaan. Jadi bagaimana kerajaan tak mengaku, ya, melepas tangan dengan apa yang berlaku ini? Jadi kerajaan di mana-mana pun bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku dalam sistem itu, ya. Tak apalah tolak tepi lah soal apa nama natijah perbicaraan itu, kerana itu soal hakim. Tetapi kita jangan lupa bahawasanya keputusan mendakwa itu berdasarkan siasatan polis adalah keputusan kerajaan, dan keputusan menggunakan undang-undang untuk pendakwaan itu juga adalah keputusan kerajaan. Hakim itu hanya memutuskan kes berdasarkan perkara-perkara itu. Ini maksud kebebasan kehakiman yang harus kita faham. Hakim tidak bebas sebebas-bebasnya, ya. Kalau umpamanya saya ditangkap kerana memiliki senjata api, saya boleh didakwa di bawah SA atau di bawah akta senjata api, terpulang kepada polis, terpulang kepada DPP, kepada pendakwa raya. Jadi jangan kata bahawa kerajaan tidak tahu menahu langsung mengenai soal-soal ataupun hal-hal yang berlaku di mahkamah. Kerajaan ada kuasa, kerajaan ada cara untuk mempengaruhi benda itu. Sebab itu dalam kes zakat pun sama juga.
Jangan tak mengaku